Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita bersiaran lagi dalam Apa Khabar Malaysia hari ini bagi edisi 10 Oktober 2024. Sudah pastinya anda bertemankan saya Hana Nazir dan saya Helena Pallavi. Apa khabar anda semua? Diharapkan anda telah pun bersarapan, at least minum secangkir teh. Wow. Kenapa teh bukan kopi, bukan air coklat? Kenapa? Sebab teh itu ada kandungan antioksida yang boleh meredakan stres di dalam jiwa gitu. Tapi kalau kita minum kopi pun okey juga kan, boleh menyegarkan pagi. Betul. Orang kata aroma kopi itu sendiri, kalau kita ni tak ada mood pagi-pagi kan, jelah bila malam dah penat dah bekerja, pagi-pagi bangun minum kopi pun best juga. Boleh. Tapi kalau nak kurangkan stres, teh hijau yang pilihannya lebih baik ataupun air putih. Kenapa kita bercakap tentang kesihatan mental ini adalah kerana hari ini 10 hari bulan 10 merupakan Hari Kesihatan Mental Sedunia. Dan ini adalah satu perkara yang perlu kita berikan penekanan. Betul. Di mana sejak kebelakangan ini ramai antara kita yang mengalami tekanan mental tetapi sedar tak sedar sebenarnya. Betul. Dan kalau kita tengok juga kesihatan mental ini mungkin tak nampak di mata kasar, tetapi penderitaan yang dialami oleh mereka ini sama sakitnya, sama tahap orang kata deritanya itu dengan sakit-sakit yang boleh kita lihat. Dan kalau kita lihat juga baru-baru ini ada beberapa kes di Malaysia, kes bunuh terutamanya yang melibatkan pesakit mental, dan ini menunjukkan bahawa kita perlu melakukan sesuatu untuk meredakan keadaan, mengawal masalah-masalah mental di Malaysia terutamanya. Dan itu antara perbincangan yang akan kami kongsikan kepada anda sebentar sahaja lagi. Orang selalu cakap mental ni kalau ada tekanan mungkin di persekitaran rumah sebenarnya. Betul. Tetapi boleh berlaku juga di tempat kerja. Tapi itu sekejap lagi, dan ketika ini kita nak kongsikan berkenaan dengan satu berita yang dipetik daripada bernama.com, iaitu sudah pastinya berkenaan dengan kes GISBH di mana Sultan Selangor telah pun menitahkan untuk menubuhkan jawatan kuasa pemulihan kanak-kanak yang terlibat dalam kes GISBH ini, di mana Sultan Selangor Sultan Sharifuddin Idris Shah menitahkan supaya sebuah jawatan kuasa dibentuk berhubung pemulihan kanak-kanak yang diselamatkan daripada GISBH Holding Sendirian Berhad, di mana Selangor Royal Office menerusi hantaran di laman Facebook memaklumkan bahawa jawatan kuasa berkenaan akan bertanggungjawab sebenarnya untuk penghasilan kertas kerja secara terperinci yang untuk kita ketengahkan kaedah pemulihan terbaik membabitkan lebih 600 kanak-kanak berkenaan. Dan Sultan Sharifuddin juga menegaskan bahawa jawatan kuasa itu perlu diwujudkan segera, ya, maksudnya tidak dilengah-lengahkan kerana ia membabitkan masa depan kanak-kanak berkenaan. Dan ini sebenarnya satu langkah yang cukup penting untuk diambil juga, ya Helena dan juga penonton, di mana kes GISBH di Malaysia kita tahu satu kes yang cukup besar, dan perkara ini perlu diselesaikan segera, lebih-lebih lagi apabila melibatkan kanak-kanak. Betul. Dan bercakap tentang kanak-kanak, walaupun sebelum ini MAIS telah pun melakukan pemulihan akhlak untuk kanak-kanak ini, namun saya kira pemulihan dari segi mental juga penting, kerana kalau kita ikut tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi 2023, peratusan kanak-kanak yang mengalami masalah mental meningkat lebih 2 kali ganda. Kalau 2019 7.9%, tahun lepas kadarnya meningkat kepada 16.5%. Dan secara statistiknya, 1 daripada 6 kanak-kanak di Malaysia ini mempunyai masalah mental, antaranya mempunyai masalah dengan rakan-rakan seumur mereka, 46%, dan 25% mempunyai masalah-masalah berkaitan dengan tingkah laku, 17 masalah emosi, dan 8% kanak-kanak mengalami masalah hyperaktif. Itu sedikit sebanyak kenapa kita perlu hari ini, Hari Kebangsaan, Hari Kesihatan Mental Sedunia, kita nak bagi penekanan kepada masalah mental juga. Baik, kita akan bersembang lebih banyak tentang masalah mental sebentar saja lagi. Buat waktu ini kita nak lihat ramalan cuaca untuk hari ini, dan kemudian bersama dengan rakan setugas dari Bilik Berita. Silakan.
Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nurni Samsila Osman langsung dari Bilik Berita untuk waktu ini. Baik, kita teruskan dengan laporan utama berita. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Rabu mengadakan pertemuan dua hala dengan rakan sejawatnya daripada Timor Leste Zanana Gusmao. Antara perkara dibincangkan dalam pertemuan di Pusat Persidangan Kebangsaan NCC itu ialah permohonan keanggotaan penuh Timor Leste dalam ASEAN. Kedua-dua pemimpin itu mengadakan perbincangan selama 15 minit ketika menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 di NCC. Timor Leste ketika ini masih menunggu keputusan konsensus negara-negara ASEAN untuk diterima sebagai anggota penuh badan serantau itu. Negara itu juga diiktiraf sebagai pemerhati ASEAN dan menyertai Forum Serantau ASEAN pada 2005 sebelum secara rasmi memohon keahlian pada 4 Mac 2011. Malaysia dan Singapura mencapai kesepakatan dan kemajuan berkaitan beberapa isu tertunggak antara kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata isu-isu itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala dengan rakan sejawatnya dari Singapura, Lawrence Wong, di luar sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 dan sidang kemuncak berkaitan pada Rabu. Tanpa menyatakan isu tertunggak berkenaan, Datuk Seri Anwar berkata ia akan dibincangkan dengan lebih lanjut dalam sesi permukiman tahunan Malaysia-Singapura hujung tahun ini. Menerusi kenyataan, Datuk Seri Anwar berkata selama hampir 40 minit, beliau dan Perdana Menteri Singapura berbincang beberapa perkara terkait kepentingan kedua-dua negara, terutama meneroka kaedah terbaik bagi menyelesaikan isu berbangkit secara berkesan dan sepantas mungkin. Datuk Seri Anwar berkata selepas pertemuan empat mata itu, beliau dan Wong kemudiannya mengetuai mesyuarat dua hala bersama menteri-menteri dan delegasi kedua-dua negara. Sebelum ini, dilaporkan isu-isu tertunggak antara kedua-dua negara termasuk kawalan ruang udara, isu air dan sempadan maritim. 3 penuntut Universiti Teknologi Mara UiTM dungun maut manakala seorang lagi parah dalam nahas jalan raya membabitkan 2 motosikal dan sebuah kereta di Jalan Pantai Sura di Kuala Terengganu malam tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Dungun, Syarizal Syamsuddin berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 7.26 malam sebelum menggerakkan 10 anggota ke lokasi nahas. Syarizal berkata laporan awal mendapati nahas itu melibatkan motosikal jenis Yamaha LC135 dan Yamaha Y15 yang ditunggang mangsa berusia lingkungan 20-an dan kereta Honda CR-V dipandu seorang wanita. Kereta berkenaan merempuh kedua-dua motosikal itu dari arah belakang ketika dalam perjalanan ke universiti. Satu daripada motosikal itu terseret hampir 60 meter. Kedua-dua penunggang dan pembonceng Yamaha LC135 maut, manakala seorang yang menaiki Yamaha Y15 cedera dan seorang lagi meninggal dunia. Semua mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian setelah disahkan petugas perubatan. Beliau berkata pemandu wanita berkenaan yang ada menunjukkan tanda-tanda masalah mental difahamkan telah dibawa ke balai polis untuk dirakam keterangan. Baik, dari itu sekian dari Bilik Berita untuk waktu ini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Nurni Samsila Osman. Salam Malaysia Madani, salam hormat. Assalamualaikum.
Itu dia yang anda saksikan edisi lepas berkenaan dengan Minggu Pembinaan Antarabangsa ataupun ICW and Build Expo yang telah pun memasuki kalau untuk tahun ini kali ke-24. Dah lama dah yang akan berlangsung pada 22 hingga 24 Oktober nanti. Dan ketika ini kita akan bercakap berkenaan dengan perkara ini. Halina, kita ada di studio. Bersama dengan kita di studio pada hari ini, kita bersama dengan Dato' Surveyor Muhammad Zaid Zakaria, Ketua Eksekutif Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB, untuk berbincang tentang ICW dan Build Expo 2024. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan kami. Baik, sebagai permulaan Datuk, mungkin Datuk boleh ceritakan tentang Minggu Pembinaan Antarabangsa ataupun ICW 2024 ini. Terima kasih Hana dan juga Herlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada Bernama kerana telah memberi saya ruang dan peluang pada hari ini. Sebelum saya pergi pada Minggu Pembinaan Antarabangsa, bagi saya peluang sikit untuk memaklumkan mengenai apa itu CIDB. Organisasi saya ini telah ditubuhkan dalam tahun 1995 di bawah Undang-Undang ataupun Akta Parlimen 520. Organisasi saya ini telah ditugaskan ataupun diamanahkan untuk menyelia dan memantau industri pembinaan secara umum untuk memastikan kualiti, pematuhan standard, keselamatan dan sebagainya yang berkaitan dengannya diutamakan. Jadi selaras dengan tanggungjawab ataupun objektif penubuhan CIDB, setiap tahun kecuali zaman PKP dan COVID, kita telah mengadakan Minggu Pembinaan Antarabangsa. Bermula daripada 2 tahun lepas, kita bersama-sama dengan Minggu Pembinaan Antarabangsa dan juga Build Expo. Dalam bahasa Inggerisnya ialah International Construction Week. Dan pada tahun ini, tajuk kita ataupun tema kita ialah Envisioning the Future Construction. Dalam bahasa Melayunya ialah membayangkan apa yang akan berlaku dalam industri pembinaan dalam masa-masa terdekat ini. Dan kita sedia maklum sekarang semua perkara telah dikaitkan dengan artificial intelligence, dikaitkan dengan teknologi dan sebagainya. Jadi industri pembinaan yang selama ini agak perlahan dari segi penggunaan teknologi ini akan diterapkan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan teknologi supaya industri pembinaan ini menjadi lebih mantap dan mengikut aliran semasa. Dan sebaiknya dengan menggunakan teknologi ini, maka kita akan dapat menjana ekonomi negara dan juga antarabangsa dengan lebih baik daripada apa yang kita ada sekarang. Untuk makluman Hana juga Helena, industri pembinaan Malaysia menyumbang lebih kurang 3 atau 4% kepada KDNK negara. Jadi kita ingin memantapkan peratusan itu ataupun menjadi lebih baik bagi kita semua dapat menikmati ekonomi negara yang lebih baik di masa-masa akan datang. Jadi pameran yang bermula pada 22 hingga 24 hari bulan ini akan mempunyai ataupun berkisar kepada beberapa kluster. Pertama ialah pameran untuk bahan-bahan binaan dan juga yang berkaitan dengan industri pembinaan. Dan juga yang penting sekali ialah kita ada beberapa persidangan bertaraf antarabangsa. Kita akan menjemput pakar-pakar daripada luar negara untuk sama-sama menyumbang dan berkongsi ilmu mereka, apa yang mereka telah dibuat di negara mereka. Itu yang kedua. Ketiganya ialah kita adakan juga apa yang kita panggil sebagai International Sourcing Program, di mana pemain-pemain industri kita, pengilang-pengilang dan sebagainya, dapat menjual barangan mereka, produk dan juga services mereka kepada peserta-peserta atau pemain-pemain industri daripada negara-negara maju. Kita telah jemput beberapa negara daripada ASEAN, China, Jepun dan juga Jerman untuk datang bersama-sama memeriahkan lagi pameran kita pada kali ini. Okey, baik Datuk. Kalau Datuk katakan tadi tema pada kali ini ada kaitannya dengan penggunaan AI. Jadi mungkin maksudnya Datuk, tema sebelum ini mungkin sangat berbeza ya untuk tahun ini berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya? Betul, berbeza sebab macam saya kata tadi,
kita cuba nak bayangkan apa akan berlaku dalam industri pembinaan di masa-masa akan datang. Envisioning the future construction bermaksud juga mengenai penggunaan teknologi yang berkaitan dengan sustainability ataupun kelestarian alam sekitar. Kita sedia maklum sekarang berlaku banjir, tanah runtuh dan sebagainya. Jadi dengan menggunakan teknologi terkini, maka kita sepatutnya dapat membendung perkara-perkara yang saya sebut tadi lah. Bukan untuk melawan kuasa Tuhan, tetapi kita akan dapat membuat ramalan apa akan berlaku sekiranya kita menggunakan reka bentuk A berbanding dengan reka bentuk B. Semua itu boleh dibuat melalui artificial intelligence yang kita boleh jana menggunakan IT, information technology, bagi membuat banyak probability reka bentuk yang terkini. Begitu juga dengan menyepadukan teknologi ataupun saya panggil teknologi integration, di mana penggunaan yang saya sebut tadi AI, Internet of Things, blockchain dan sebagainya boleh membantu industri ini untuk menjamin keselamatan dan juga kesihatan dalam melaksanakan kerja-kerja pembinaan. Kita juga sedia maklum bahawa industri ini juga selalu dibendung dengan perkara-perkara seperti kelamatan pembinaan projek dan sebagainya. Jadi dengan menyediakan ataupun mempamerkan barangan-barangan yang berbentuk saya panggil sini modular and prefabricated construction materials yang boleh membantu untuk mempercepatkan pembinaan. Apabila satu projek dapat disiapkan dengan cepat, maka kita akan dapat nikmat daripada projek tersebut. Kalau projek itu sekolah, ataupun kalau projek itu berbentuk komersial, maka kita akan mendapat nikmat daripada segi pulangan ekonomi untuk satu aset yang kita bina tersebut. Begitu juga dengan penggunaan automation dan robotics. Kita sedia maklum bahawa kita menggunakan ramai pekerja asing at the moment pada masa ini. Jadi sekiranya kita dapat menggunakan robot umpamanya di masa hadapan, maka kita boleh mengelak daripada menggunakan ataupun menerima kemasukan pekerja-pekerja asing yang lebih ramai. Jadi gap yang ada daripada segi ataupun untuk kerja-kerja yang berbentuk ulangan, dipanggil repetitive works, mungkin satu hari nanti kita akan tengok robot untuk menjalankan kerja-kerja meletak batu-bata, plastering, mengecat dan sebagainya. Itu kerja-kerja yang mudah yang boleh digunakan yang boleh dibuat oleh robot. Untuk makluman Hana dan juga Helena, di negara China umpamanya, mereka boleh menyediakan satu bangunan mungkin dalam masa yang tinggi 10 tingkat dalam masa 3 minggu contohnya, ataupun lebih pendek lagi. Bagaimana mereka melakukannya? Dengan menggunakan teknologi tadi, menyepadukan teknologi, menggunakan robot dan menggunakan yang saya sebut tadi modular prefabricated construction element yang boleh mempercepatkan lagi produk ataupun objektif penyiapan projek mereka. Begitu juga dengan collaboration tools ataupun yang boleh menggunakan IT ini yang boleh menyemarakkan lagi hubungan di antara stakeholders dalam pengurusan projek tersebut. Dengan adanya pelbagai channel ataupun saluran untuk bercakap, berkomunikasi, maka sesuatu projek itu boleh diselaraskan dengan lebih baik. Umpamanya penggunaan handphone kita juga bagi kontraktor-kontraktor kecil di Malaysia ini, itu adalah satu cara yang paling mudah untuk menggunakan elemen pengurusan projek. Sebab saya selalunya dapat pertanyaan daripada kontraktor-kontraktor kecil kita bercakap mengenai kontraktor-kontraktor besar yang menggunakan teknologi ini. Bagaimana dengan kontraktor kecil? Saya kata di dalam handphone kita tu pelbagai aplikasi yang boleh dimuat turun bagi memudahkan kerja-kerja pengurusan projek umpamanya. Jadi kita boleh kontraktor kecil boleh saja menggunakan aplikasi tersebut bagi membantu mereka dalam menjalankan kerja-kerja harian mereka. Ini satu perkara yang disebut juga oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, supaya
pelaksanaan projek kita dapat dilaksanakan dengan lebih baik, dengan lebih efisien bagi memastikan pulangan daripada pelaburan yang dikeluarkan oleh kerajaan khasnya untuk projek-projek yang berbentuk sosioekonomi dan sebagainya. Dan Datuk, tahun ini 15,000 orang dijangka hadir kepada pameran ini, dan itu peningkatan 35% daripada apa yang sebelum ini. Namun kalau daripada sudut CIDB sendiri, bagaimana sebenarnya Expo ini dan Minggu International Construction Week ini memberi kesan kepada perkembangan industri? Pertambahan sebanyak 1/3 daripada apa yang kita jangkakan berlaku pada tahun lepas, ini sudah tentunya akan menyemarakkan lagi industri pembinaan kita. Saya berharap pemain-pemain industri daripada pelbagai sektor, perunding, kontraktor, academician dan sebagainya dapat turun beramai-ramai untuk berebut peluang, berkongsi ilmu sebagai untuk mengenali apakah teknologi-teknologi terkini yang ada di luar negara, khasnya daripada negara-negara yang saya sebut tadi, negara-negara maju. Saya lupa nak sebut tadi, ada satu participation ataupun penyertaan daripada negara Sepanyol yang mereka ingin berkongsi teknologi mereka dengan pemain-pemain industri tempatan. Dan saya rasa dengan adanya penyertaan daripada negara-negara yang saya sebut tadi, maka pemain-pemain industri tempatan akan dapat menambah ilmu dan meningkatkan prestasi mereka bagi memastikan bahawa pelaksanaan projek yang dilaksanakan di negara kita ini dapat diperbaiki. Apatah lagi untuk pemain-pemain pengilang-pengilang kita, pengeluar-pengeluar bahan binaan boleh menjual barangan mereka. Mungkin Helena tidak sebut tadi bahawa bukan saja penyertaan yang ramai, tetapi juga kita inginkan jualan produk dan juga barangan kita ni dapat disemarakkan lagi ke luar negara dan boleh mencapai target yang kita cuba buat, iaitu 1 bilion ringgit jualan. Tahun lepas kita cuma dapat lebih kurang 500 juta. Kita cuba untuk gandakan nilai tersebut bagi memastikan bahawa penjanaan ekonomi khasnya untuk industri pembinaan ini dapat dicapai. Dan saya selalu sebut, sekiranya pelaksanaan projek kita dapat berjalan dengan lancar, maka negara kita akan mendapat nikmat 7 kali ganda kesan pengganda. Wow. Baik, Datuk, mungkin pada penghujung masa yang kita ada ni, mungkin sedikit harapan Datuk lah berkenaan dengan ICW MBOOT Expo 2024 yang akan berlangsung nanti. Harapan saya untuk ICW edisi 2024 ini dapat dikongsi bersama oleh pemain-pemain industri. Saya menyeru semua pemain dan juga penggiat industri pembinaan di Malaysia, tidak kira sama ada anda kontraktor, anda konsultan, anda pengguna dan sebagainya, mohon turun bersama-sama bagi memastikan bahawa industri kita ini akan lebih mantap di masa-masa hadapan. Banyak perkara yang boleh dikongsi bersama. Persidangan yang saya sebut tadi mencakupi daripada rantaian nilai bermula daripada reka bentuk sehinggalah pengurusan fasiliti. Jadi jom turun beramai-ramai untuk bersama-sama kita memajukan industri pembinaan kita di masa hadapan. Terima kasih Datuk Surveyor Muhammad Zaid Zakaria, Ketua Eksekutif Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB. Jangan lupa 22 hingga 24 Oktober di MITEC untuk anda sertai business networking ini. Dan selepas ini kita ada lagi 2 topik untuk kami kongsikan kepada anda. Kekal setia bersama dengan Apa Khabar Malaysia. Kita kembali selepas ini. Sudah tiba masanya untuk kita mengutamakan kesihatan mental di tempat kerja. Itu merupakan tema Hari Kesihatan Mental Sedunia untuk tahun ini, dan saya kira ini adalah satu tema yang sangat kena. Kalau mengikut data
dan lebih daripada 40,000 kaki tangan awam berisiko mengalami isu psikologi, dan ini menurut sistem profiling digital kesihatan yang telah pun dijalankan sepanjang Mac hinggalah September 2024. Dan kalau kita tengok data KKM pula, 1 daripada 3 pekerja di Malaysia mengalami masalah stres. Itu secara, kalau kita tengok Malaysia lah. Kalau secara globalnya Hana, WHO menganggarkan 15% daripada workforce mengalami masalah seperti stres, kemurungan dan juga anxiety. Dan ini yang kita nak bincangkan hari ini, Hana. Ya, dan ketika ini saya perkenalkan dahulu kepada anda tetamu yang kita ada di studio ketika ini untuk kita bicarakan berkenaan dengan kesihatan mental di tempat kerja. Saya perkenalkan kepada anda Nur Aida Syahirah Nur Azhar yang merupakan pengurus kesihatan mental dan bantuan psikososial Bulan Sabit Merah Malaysia. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Thank you so much. Terima kasih kerana menjemput Bulan Sabit Merah. Saya Aida. Thank you Hana. Thank you Helena. Saya sihat Alhamdulillah lah. Okey, baik. Dan bercakap tentang stres di tempat kerja ini, bercakap dengan tema dan keadaan situasi semasa dan sebagainya, apa yang boleh Aida kongsikan? Right. Tema tahun ni memang kenalah macam Halina cakap, because sebab kita boleh nampak lah Malaysia sebenarnya sendiri dia tahu tak work life balance kita antara yang terteruk lah as compared to dengan negara Asia yang lain. So Malaysia sebenarnya berada di tangga 47 out of 60 countries. Okey. Apa yang menyumbang kepada stres di tempat kerja ni? Rakan sekerja buat stres ke? Jadual kerja ke? Apa sebenarnya? Okay, sebenarnya banyak je faktor yang menyebabkan stres di tempat kerja. Sebagai contoh, macam kita tahulah overwork ataupun kerja yang terlampau banyak sangat, ataupun contoh sebagai ada satu kaki tangan tapi buat banyak kerja yang lain. Okey. Ada juga yang menyumbang kepada faktor stres ni adalah sebab toksik di tempat kerja itulah. Mungkin kita tahu ada yang orang yang toksik, yang kita sebarkan gosip yang tidak sepatutnya. Betul. Kan. And then ada juga yang seperti campur tangan daripada ahli lembaga. Itu pun boleh menambahkan stres kepada pekerja-pekerja di luar sana. Tapi sebenarnya kan Puan, adakah tekanan di tempat kerja ini sebenarnya bertambah selepas COVID-19? Yes, betul. Sebab satu, bila kita berada di fasa PKP kan, kita terpaksa berkurung. Jadi bila mereka terpaksa balik ke kerja untuk adapt kepada situasi yang baru, agak sukarlah. Itu yang menambahkan stres kepada mereka di sebenarnya. Okey, apa yang boleh kita lakukan? Apa yang kita boleh lakukan? Jadi pelbagai cara sebenarnya boleh dilakukan. Macam contoh sebagai saya kan, saya bekerja di humanitarian organisation ataupun organisasi kemanusiaan. Salah satu adalah self-care. Saya tak tahulah kalau Hana atau Helena pernah dengar ke tidak. Self-care tu sebenarnya adalah penjagaan diri kita. Jadi kalau kita tak dapat jaga diri kita, macam mana kita nak jaga orang lain kan? So ada banyak jenis-jenis self-care ataupun penjagaan diri, seperti daripada secara fizikal, daripada segi mental. Sebagai contoh dari segi fizikal kan, kita boleh pergi exercise ataupun kita pergi berjalan pun, itu adalah salah satu cara untuk kita menjaga diri kita sebenarnya. Jadi kalau untuk BSSM sendiri, bagaimana berperanan secara langsung kepada mereka yang mungkin mengalami tekanan di tempat kerja ini? Okey, kalau daripada aspek Bulan Sabit sendiri, kami sebenarnya menjalankan sesi kepada kami punya staff lah. Dan selain daripada itu, kami juga ada menyediakan ruang psikologi untuk mereka. Di situ kami sebenarnya letakkan macam punching bag. Jadi kalau mereka rasa macam overwhelmed ke apa, rasa macam nak marah, itu adalah salah satu cara untuk mereka luahkan perasaan mereka. Dan saya kira sudah tiba masanya semua rakyat di Malaysia ni bukanlah sediakan punching bag, tapi mungkin sediakan satu ruang yang selamat lah. Satu ruang selamat untuk kita mungkin berehat. Ya, betul. Mungkin nak tenangkan diri, tengok TV sekejap ke apa ke, you know. These are small little things yang kerajaan boleh lakukan ataupun majikan boleh lakukan. Dan saya kira Kementerian Sumber Manusia Kesuma telah pun memperuntukkan 12 juta untuk melatih 10,000 pemberi pertolongan cemas kesihatan mental di tempat kerja secara percuma dan melaksanakan kemudahan permohonan aturan kerja anjal mengikut Seksyen 60P dan 60Q Akta Kerja 1955. Dan saya kira ini satu satu cara. yes, betul.
komen Puan? Okey, saya rasa memang betul providing PFA ataupun psychological first aid, pertolongan cemas psikologi tu memang sangat penting sebab kita kekurangan counsellors, kita kekurangan psychologist, even psychiatrist pun kita kekurangan. Jadi dengan adanya skill PFA ni boleh dapat membantulah rakan sekerja sebenarnya. Okey. So sebab kita sendiri pun ada provide latihan psychological first aid ni di mana kita train kita melatih orang untuk menjadi pendengar yang setia ataupun menjadi pendengar yang baik. Okey, so maknanya pertolongan cemas psikologi ini apa yang selalunya akan mereka lakukan selain daripada menjadi pendengar yang baik? Okey, dalam PFA ni kita ada 3 prinsipal lah, ataupun prinsip asas adalah look, listen and link. Jadi daripada 3 prinsip asas ni kita dapat membantu rakan sekerja kita ataupun even kita punya keluarga sendiri. Sebagai contoh macam sebab look, listen, link ni kita bukanlah yang profesional boleh buat, tetapi kita sendiri macam Helena sendiri pun boleh belajar untuk membantu satu sama lain. Okey, so saya tengok dia tak hari ni. Kita tengok saya macam dengar betul. dia. Dan kalau perlu saya hari linkkan dia dengan hospital. Yes, macam tu. betul. Okey, faham. Yes. Okay, tapi itulah kan saya rasa kalau sebelum kita mengalami tekanan di tempat kerja tu, maksudnya sebelumnya tu mungkin kita menerima tekanan daripada pihak atasan, bos dan sebagainya. Saya rasa kita ada satu budaya susah untuk mengatakan tidak. Terhadap perkara contohnya di luar skop kerja kita dan sebagainya. Bagaimana Puan Aida melihat perkara itu di Malaysia lah khususnya? Okey, saya rasa macam kita Malaysian kita ni memang orang yang baik, memang suka untuk mengatakan tidak, tetapi benda tu akan menjadi satu negative impact kepada diri kita lah. Jadi kita kena tahu apa kita punya limitasi, apa boundaries kita. Tapi itulah bersalah kan? Bila tak cakap Tapi tidak. saya kira selain saya kira lah kita kena menyuarakan ketidakselesaan apa sahaja yang kita alami. Saya kira itu salah satu cara untuk self care juga kan? Betul. Puan Aida? Yes, betul. Ya. Okey, dan saya kira juga kita perlu memberi masa kepada diri sendiri. Kalau kita ada rehat, pastikan rehat tu kita rehat. Betul-betul. Yes. Bukan buat kerja yang lain kalau tak nak lah. makan pun tak apa, tapi kita take a break. Tenangkan diri. Yes. Itu memang salah satu cara lah. Contoh macam di tempat kerja kan, bila kita rasa terlampau banyak sangat kerja and you need to take a break, take a break. Sebab kerja kita memang boleh tunggu tapi kesihatan kita lagi penting. Ini perubahan yang boleh anda lakukan. Kalau kita boleh tengok di kaca televisyen, ini tips-tips yang boleh juga kita lakukan untuk meningkatkan kesihatan dan mengurangkan stres kita di tempat kerja. Baik, mungkin ada satu tips yang boleh Puan Aida kongsikan kepada sesiapa saja yang mungkin mengalami burnout ataupun just nak take a break. Okay, so mungkin saya boleh ajar satu teknik ni lah, kita panggil grounding teknik ataupun teknik pengikatan, di mana sometimes bila kita terasa terlampau banyak sangat benda atas pinggan kita, kita boleh take a moment. Saya akan tunjuklah, boleh ya? Boleh. So, okay, ini kita panggil grounding teknik dan kita akan menggunakan 5 deria kita lah. Deria kita yang mata, telinga, mulut dengan sentuhan lah. Okay. Jadi mungkin kalau nak lakukan di rumah, boleh duduk dengan tenang. Kalau boleh kita kaki ke bawah lah. Saya ni pendek so jadi tak sampai kat ni. Minta maaf. Okey, jadi kita tarik nafas dulu. Okey, tarik nafas melalui hidung, lepaskan daripada mulut. Okey. Gitu. Jadi untuk teknik ni kita kena tengoklah apa 5 benda yang sekeliling kita. Okey. Kita tengok dulu 5 benda sekeliling kita. Ada Helena sebelah saya. Saya bukan benda Bolehlah 5 orang ke. Okey. And then lepas tu kita tengok 4 benda yang kita boleh sentuh. Oh, okey. Mungkin saya boleh sentuh sofa ni, saya boleh sentuh baju saya, Terus saya, Helena. Okey. Okay. Apa benda yang 3 yang kita boleh dengar? Okey, saya dengar kat sini. Okey. Okey. Dan apa 2 benda yang kita boleh bau? Okey, Dan apa satu benda yang kita boleh rasa? Mungkin minum kopi pagi tadi terasa lagi kan? Okey. Jadi bila macam tu kita akan bring back
diri kita ke masa yang sekarang. Okey, Ya, saya faham, maksudnya saya faham. menenangkan diri. Betul. Dikala orang Tengah kata busy-busy, tu. stres kan, macam nak marah, dan kita take a break, kita boleh buat teknik ni, teknik grounding. Oh, Okey. senang, mudah, tak senang. adalah. Tak ada susah sangat. Betul, Bila-bila pun boleh buat. Depan komputer pejabat pun kita boleh Yes, buat. betul. Cuma janganlah orang ganggu kita. Kena faham lah kita tengah bermeditasi ni. Betul tak? Okey, faham. Baik. Itu antara apa yang boleh kita lakukan, dan Yes. saya kira teknik pernafasan itu juga satu teknik yang boleh sebagai satu tips umum. Apa tarik nafas dan lepas yang dia ada 3, 4, 5. Okey. Mungkin kongsikan itu sikit saja. Okey, salah satu teknik yang saya selalu lakukan dengan staff saya adalah box breathing teknik. Okey. So dia adalah macam satu kira dalam satu kotak tu akan ada satu bola. So Okey. kita akan tarik nafas melalui melalui hidung, dan kita akan tarik nafas selama 4 saat. Tahan 4 saat dan lepaskan 4 saat. Okey. Okey, so maknanya Jadi, apakah perasaan selepas melakukan tadi? Tak ada tekanan dah. tadi tak boleh nak praktis, lepas ni saya praktis. Tapi yang kita tahu 4 tarik nafas, tahan 4, hembus 4 melalui mulut. Okey, baik, itu satu tips yang bagus daripada Puan Nur Aida Syahira Nur Zahar, pengurus kesihatan mental dan bantuan psikososial daripada Bulan Sabit Merah Malaysia. Terima kasih Puan atas kasih, perkongsian Hana. itu tadi, Terima kasih, dan diharapkan perkongsian itu tadi dapat sedikit sebanyak membantu kita menguruskan stres dan menenangkan jiwa kita. Ya, ingat kaedah meditasi nanti anda boleh lakukan di mana-mana sahaja. Okey, kita ada satu lagi perbincangan selepas ini. Kekal setia bersama kami. Kita kembali selepas ini. Baik penonton, ketika ini kita akan bercakap pula berkenaan dengan AA Polisisi 2024, hargai sumbangan tenaga pengajar di Polisisi. Dan ketika ini di studio adalah penerima pertama. Betul. Untuk anugerah AA Polisisi ini, saya perkenalkan kepada anda Dr. Mat Razak Daud yang merupakan pensyarah Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah, dan juga yang seperti saya katakan sebentar tadi, penerima pertama anugerah pensyarah cemerlang AA Polisisi 2022. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah, sangat-sangat sihat. Sihat ya? Ya. Ceria ya pagi ni? Ceria. Saya buat breathing exercise sebab selain untuk mengurangkan stres, dia juga bagus untuk gemuruh. Ya. Orang hebat ini Tak, semua orang sama saja. Okey je. merendah diri Merendah nampak. diri Okey, nampaknya. Doktor, Ya, saya. difahamkan baru-baru ini Kementerian Pendidikan Tinggi KPT telah pun melancarkan bulan akademia untuk tahun 2024 selaras dengan tema transformasi akademia dengan AI, masyarakat madani berinovasi. Doktor, tolong kongsikan peranan doktor sebagai seorang akademia di Polisisi. Okey, terima kasih kepada pihak bernama. Okey, pertamanya kita kena maklum bahawa pada 2019 di mana mesyuarat Jemaah Menteri pada 18 September 2019 melalui Kementerian Pendidikan Malaysia pada masa itu telah bersetuju bahawa 5 Oktober diiktiraf sebagai Hari Akademia. Jadi bulan Oktober adalah diiktiraf sebagai bulan akademia. Jadi bagi baru-baru ini pelancaran sambutan Hari Akademia pada 2024, Peringkat Kebangsaan telah dirasmikan oleh YB Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Pendidikan Tinggi pada 1 Oktober yang lepas, dan sekarang ini bagi pihak KPT, on behalf Jabatan Pendidikan Politeknik, kita akan meraih akademia ini pada 17 hari bulan nanti 2024 di Hotel Impian Ipoh Perak. Di mana di situ kita akan melibatkan ada
10 anugerah yang kita akan sampaikan kepada penerima. Dan macam yang tadi mungkin maklum, terima kasih. Saya penerima pertama untuk salah satu anugerah, iaitu anugerah Pensyarah Cemerlang, dan kita akan nobatkan pula 10 anugerah, termasuk ada beberapa anugerah seperti ikon kurikulum yang kita akan nobatkan, anugerah mentor sukarelawan, anugerah pembelajaran sepanjang hayat, anugerah pendidikan, dan beberapa anugerah lain. Dan juga kita memberi satu anugerah khas, iaitu anugerah tokoh akademia TVET. Jadi sebenarnya anugerah Akademia AA Polisisi ini memasuki tahun ketiga pengajuran dia, dan dia melibatkan daripada politeknik dan kolej komuniti. Merangkumi 36 politeknik, 106 kolej komuniti, dan di dalam itu ada pensyarah-pensyarah yang akan bertanding di kalangan mereka untuk merebut anugerah ikon ini. Jadi ini satu acara yang ditunggu-tunggulah oleh para akademia kan. Tapi kita nak tahu jugalah untuk doktor sendiri, apa antara projek ataupun inovasi yang dilakukan oleh doktor untuk Polisisi ini? Okey, buat masa ini saya dan tim yang saya panggil ISROC sebenarnya. ISROC stand for ada rakan kerja saya iaitu Mr. Iqbal, and then saya ada Sheila, Puan Nur Sheila, dan saya RA for Razak dan Cik Syukri. Di mana kami bekerja dalam satu tim yang amat baik, dan support daripada Tuan Pengarah kami, Tuan Haji Ruzi di Politeknik Sultan Nabahiyah Kulim, Kedah, kawasan industri. Jadi kawasan itu penuh dengan komuniti dan industri, dan projek yang terkini. Alhamdulillah sebenarnya bila kita menerima anugerah ini, pihak JPPKK telah mengiktiraf kita dan telah memberi grant tertentu untuk kita laksanakan projek. Dan sekarang adalah projek yang kita jalankan ialah projek, kalau kita nampak di sini kita ada projek incubator. Biasanya kalau orang bangunkan makan cendawan, biasa makan cendawan, cendawan kita makan biasa dia buat di rumah. Maksud rumah cendawan khas. Tapi apa projek yang telah kami bangunkan, kami buat satu incubator sebesar macam peti ais tu. So kita masukkan cendawan dalam itu dan kita kawal suhu dia, dan dia lebih bagus. Biasa teknologi macam ni banyak kita dengar mungkin di negara-negara yang maju dalam bidang agriculture seperti di Thailand, mungkin di China ada buat. Tapi ini adalah satu eventers yang baru daripada tim kami. So support daripada pihak pengurusan, pihak GPPKK, yang satu yang sangat menarik lah sebenarnya. Itu yang antara projek, sebab projek ini kami dapat grant bawah TAIGS lebih kurang dalam 66,000. So support daripada ketua pengarah kami sendiri, Dr. Zahari, sangat bagus untuk pensyarah-pensyarah bila kami menerima anugerah ini, dan banyaklah peluang-peluang yang kami dapat. Okey, bercakap tentang anugerah itu, selain daripada anugerah Pensyarah Cemerlang Polisisi pada tahun 2022, apa lagi anugerah yang telah Dr. berjaya gapai, dan kita nak tahu juga sumbangan seterusnya? Okey, alhamdulillah sebenarnya kalau kata sepanjang saya bermula perkhidmatan di Politeknik Kota Kinabalu Sabah. Okey. Jadi boleh bakal kau. Okey. Stigma macam di sana. Okey, bila di Sabah itu sebenarnya kita dapat pendedahan sebab di sana sebenarnya saya telah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang. Jadi berkhidmat lebih kurang dalam 3 tahun telah diterima anugerah perkhidmatan cemerlang. Dan bila saya berpindah ke Politeknik di Semenanjung, Politeknik Tuanku Sultan Nabahiyah, dan saya percaya sebenarnya semua pensyarah berada di satu tempat, dan pindah ke satu tempat mereka mempunyai potensi yang sangat-sangat bagus. Jadi di sana pun kami kebiasaannya bila kita perform dalam satu tugasan, alhamdulillah kita akan dapat anugerah perkhidmatan cemerlang lah. Dan sebelum ni saya pernah dicalonkan sebagai beberapa anugerah, dan yang tertinggi sebenarnya saya sangat berterima kasih kepada pihak Polisisi kerana menganugerahkan saya anugerah Akademia 2022. Dan pada ketika itu bagaimana sebenarnya kalau kita boleh imbas kembali kan pada ketika itu 2022, bagaimana perasaan doktor pada ketika itu menjadi ialah penerima pertama kan anugerah cemerlang AA Polisisi ni? Okey, sejujurnya saya rasa mana-mana yang terima, macam tadi you all bercakapkan, kau dapat anugerah, you rasa gembira. So of course kita rasa bersyukur. So saya sebenarnya pertama saya support daripada keluarga sendiri, macam wife saya Fatim Fauzani, satu kerja dengan saya sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat kejayaan sesuatu itu sebenarnya datang daripada support daripada organisasi semua. Jadinya saya melihat sebenarnya bila anugerah ni diterima sebenarnya bukan untuk diri saya, sebenarnya kita represent kepada rakan-rakan kita lain sebagai akademia, sebagai pendidik. Jadinya bila kita mendidik, especially kita orang kita mendidik warga TVET. Jadi sebenarnya ialah masanya kita sebenarnya dengan adanya ikon-ikon sebegini, kita dapat melihat sebenarnya TVET dikenali. Mungkin sekarang kita nampak
kita ada majlis TVET, kita ada TVET. So Politeknik salah satu pelaksana dalam agenda-agenda TVET negara. Jadi saya rasa bila dapat satu anugerah tu, kita rasa macam berbangga dan berterima kasih. Especially kepada pihak Polisisi. Dan saya mengharapkan ikon-ikon yang terima nanti dalam 10 orang ini akan sama dapat membawa jati diri dalam bidang TVET di negara kita. Dan Doktor, saya kira anugerah itu tidak hadir dengan bergolek. Pasti ada cabaran yang telah dilalui untuk doktor mendapat anugerah dan menyumbang kepada Polisisi dan juga industri. Apa cabaran-cabaran yang telah doktor lalui? Konsep saya sangat mudah. Okay. Everything is okay je. Jadinya saya tidak melihat dia sebagai satu cabaran. Saya melihat ia sebagai satu laluan dan platform supaya dia adalah satu peluang. Dia satu peluang. Kenapa saya kata begitu? Kerana bila kita mendapat sesuatu anugerah itu, kita telah mendapat peluang. Mungkin saya kata bila kita mendapat satu anugerah, orang akan kenal kita. Betul. Bila kita dapat itu, kita beri peluang kepada kita. Jadi dari segi kejaya, saya rasa macam saya kata, bila kita dapat satu peluang dengan orang mengenali kita buat permohonan satu projek yang kita nak buat, projek grant, insya-Allah kita dapat. Jadi sebenarnya saya rasa bila sesuatu yang macam bila anugerah kita dapat, saya tidak menganggap dia sebagai satu cabaran. Dia adalah satu peluang dan ruang dan memberi peluang kepada seseorang itu untuk lebih berkarya dalam bidang dia. Sama sikit macam kami warga pendidik dan untuk memajukan TVET. Maksudnya menaikkan lagi semangat lah kan doktor bila ada anugerah seperti ini. Ya, saya. Sebenarnya sudah tentu. Dan sebenarnya everything is okay je. Dan saya kira bagus juga sebab bila kita diiktiraf, kita rasa lebih dihargai dan lebih berusaha untuk terus menyumbang kepada industri dan pelajar-pelajar kita. Pastinya pelajar-pelajar kita akan lebih orang kata dapat ilmu yang lebih tinggi dan sebagainya. Baik, doktor, harapan doktor sebagai seorang akademia khususnya di Polisisi untuk terus memperkasakan pendidikan TVET yang sememangnya kita perlu fokus keberhasilan pelajar itu. Okey, pada saya sangat mengalu-alukan mana-mana warga TVET ataupun pelajar-pelajar telah mendapat TVET datang dan beranikan diri untuk hadir ke industri dan tunjuk apa yang telah diterima di Politeknik khususnya dan kolej komuniti dan di mana-mana pusat TVET. Jadi saya rasa ini adalah satu platform di mana bila industri mungkin melihat adanya tokoh-tokoh ilmiah di satu institusi, maksudnya ada orang yang boleh kata hebat di situ. Jadi sepatutnya industri bersama dengan kita untuk membangunkan modul-modul kurikulum yang lebih selaras sebagai penggunaan itu. Satu lagi, teknologi, infrastruktur yang bagus akan memberi faktor yang bagus kepada kami sendiri untuk mengajar dan industri sendiri untuk mendapat warga-warga TVET yang keluar daripada satu institusi itu beri peluang untuk mereka bekerja dengan industri. Dan sebenarnya sebagai tenaga pengajar, saya melihat seharusnya penerima mungkin yang menjadi ikon-ikon kita angkat ini dan industri sebenarnya mungkin boleh mengambil langkah yang baik supaya kita dapat bekerjasama dengan BERAT dan supaya kita tidak hilang sebab kita tak nak tenaga-tenaga luar padahal TVET kita dah penuh dah. Di Malaysia Politeknik ada, kolej komuniti ada, kita telah melahirkan warga TVET yang banyak. Jadi kita mengharapkan supaya pihak industri di sana mengambillah pelajar-pelajar kita dan mungkin menimba khidmat nasihat dapat kita kongsi bersama di kalangan warga TVET dan Polisisi. Baik, itu dia perkongsian daripada Dr. Mat Razak Daud yang merupakan pensyarah Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah dan juga penerima anugerah pensyarah cemerlang AA Polisisi 2022. Terima kasih doktor sudi hadir. Ya, sama. Kalau boleh nak tunjukkan sedikit ini yang diterima hari tu 2022. Ini yang masa saya terima anugerah akademia pensyarah cemerlang AA Polisisi 2022. Jadi kita nantikan 2024 milik siapa. Daripada 36 politeknik, daripada 107 kolej komuniti yang ada dan kita nantikan siapa yang dapat di Hotel Impiana. Okey. Baik, itu dia. Terima kasih doktor. Ya, saya. Dan penonton, kita sudah pun tiba ke penghujung rancangan. Sudah hampir 1 jam kita bersiaran. Betul. Dan semoga perkongsian yang kami kongsikan kepada anda pada hari ini memberi manfaat lah. Dan hari ini hari Khamis, sudah nak ke penghujung minggu. Semoga semuanya baik-baik saja untuk anda. Kalau nak balik kampung ke Sabtu Ahad nanti, hati-hati di jalan raya. Betul. Dan juga amalkan teknik pernafasan yang kita telah ajar tadi. 4 tarik hidung, 4 tahan,
empat hembus melalui mulut. Okey? Okey, dan Alhamdulillah, saya Hana Nazir. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.